ahli keluarga dan juga pada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu minas samawati wa malal ard wa min ana syai'un min syai'un ba'd. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaita anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma arinal haqqa haqq wa habbibna ilayhi warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa karrihna ilayhi warzuqna ijtinabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa qaliluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahil azim wa ahuthukum wa bala asyanihi wa muqalafatu amrih wa astaftihu billadhi huwa khair faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada semua kita yang berada di dalam Masjid Nurul Hidayah ini, sebagaimana tiap-tiap minggu kita akan diperingatkan oleh khatib di mana-mana mimbar, sama ada di sini ataupun di mana-mana tempat di seluruh dunia. Perintah yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
sehingga dijadikan sebagai salah satu daripada rukun khutbah yang utama, iaitu menasihati dan mewasiatkan kepada seluruh orang Islam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Bukan sekadar pesanan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga pesanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikirimkan kepada kita melalui kitabnya Al-Quran. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tengok pada setiap diri apa bekalan yang dia nak bawa esok hari ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bekalan yang kita nak bawa nak jumpa Allah? Cek balik pada setiap orang, muhasabah balik. Lebih-lebih lagi kita yang telah pun berada pada tahun 1440 Hijriah. Maka bila mana tahun bertambah, umur kita bukan lagi bertambah, tetapi umur kita menjadi makin singkat. So jangan berangan-angan ataupun jangan terlebih perasan dengan mengatakan iaitu bila bertambahnya tahun maka usia kita bertambah. Ia bertambah pada nombornya, tetapi tidak bertambah pada tempohnya. Sesungguhnya semua kita sedang menghampiri kepada detik-detik kematian. Qul innal mauta allazi tafirru min fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, mati yang kamu duk lari. Sebab itu kita nak bezakan perayaan sambutan Ma'al Hijrah, sambutan menyambut tahun baru kita, dengan sambutan yang disambut ketika mana diambang tahun baru, iaitu sebagaimana yang disambut oleh orang-orang bukan Islam ataupun ahli-ahli dunia. Mereka berseronok ketika mana menyambut tahun baru dengan tembakan mercun, bersorak-sorai gembira kerana telah memasuki tahun baru. Tetapi umat Islam yang sepatutnya bila masuk setiap kali tahun baru, ingatkan diri, bermuhasabah tentang umur dan usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Allah kata, katakan pada mereka, wahai Muhammad, mati yang kamu takutkan. Tak nak cerita pasal mati, nak cerita pasal seronok. Sebab di awal tahun baru, cerita tentang azam, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, tapi lupa tentang bekalan apa yang nak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama kita bacakan tadi, Allah kata wal tanzur, tengok pada setiap diri, ma qaddamat lighad, apa yang engkau bawa. Kalau ditakdirkan Allah kalau ditakdirkan Allah ambil nyawa kita keesokan hari. Wattaqullah, dan sekali lagi Allah berkata, bertakwalah engkau kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah akan mengkhabarkan kepada kita pekerjaan yang telah kita lakukan saat ketika mana kita berada di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, topik khutbah Jumaat kita pada hari ini adalah topik yang dah di-standardize pada semua masjid di Melaka. Jadi saya tak bawa satu tajuk yang lain, melainkan tajuk yang sama dengan masjid-masjid yang lain. Cuma bezanya berkhutbah dan membaca khutbah. Topik kita pada hari ini adalah topik berkaitan tentang istiqamah di dalam beramal. Kita cerita kita berada di tahun baru, ramai di antara kita yang telah berazam. Kenapa berazam? Semalam dengar ceramah Ma'al Hijrah, dibacakan kepada kita satu hadis Nabi SAW. Seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah lagi hijrah selepas daripada ini? Teringin nak berhijrah dan teringin nak dapat anugerah ataupun ganjaran hijrah yang banyak sebagaimana diperolehi oleh para sahabat. Maka ditanya lagi, adakah tidak lagi hijrah untuk dihijrahkan selepas daripada Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah?
Kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, melainkan dengan dua benda ini sahaja. Apa dia dua benda tersebut? Yang pertama adalah al-jihad fi sabilillah, jihad mempertahankan agama. Mampukah kita nak berjihad? Tak mampu. Dan yang kedua adalah an-niyah, niat yang baik. Dan niat ini diterjemahkan dengan azam, keazaman kita untuk nak melakukan sesuatu kebaikan pada masa yang akan datang. Itu makna azam. Apa makna niat ataupun makna azam? Iaitu berazam, keterujaan ataupun teringin nak melakukan sesuatu benda, lintasan dalam hati yang akan dia lakukan selepas daripada ini. Kalau belum dilakukan, maka dinamakan sebagai niat. Maka kata Nabi SAW, yang tinggal dua benda ni sahaja. Yang pertama jihad, yang keduanya adalah niat yang baik. Dan niat itu adalah azam. Oleh sebab itu, kebiasaan ditanya kepada kita, apa azam tahun baru engkau? Pelbagai azam-azam yang telah kita letakkan. Ada orang yang hanya berazam pada bab tahap dunia sahaja, maka dia dapat dunia. Ada orang yang berazam sampai kepada akhirat, dia dapat dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis yang paling famous berkaitan tentang hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua amalan bergantung dengan niat. Nak buat apa-apa sekalipun tetap ada niat dekat situ. Dan setiap orang itu pada apa yang dia niatkan. Siapa yang berniat berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Siapa yang berniat hijrah kerana perempuan, kerana dunia yang dia nak kahwin, perempuan yang dia nak kahwin ni, maka dia akan dapat benda yang dia nak tu tadi. Maka kita lihat apa yang kita azamkan ini sampai ke tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cerita di dalam Al-Quran tentang dua orang yang berdoa kepada Allah, berazam, bercita-cita dan mereka memohon kepada Allah. Seorangnya Allah tolak, seorangnya lagi Allah terima. Allah kata di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang yang mengangkat tangan memohon doa kepada kami dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dan tidak ada sedikit pun bagi mereka kebaikan di akhirat, kerana dia hanya memohon dunia sahaja. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya ahwanu min hadhihi jifah, sesungguhnya dunia itu lebih hina berbanding dengan bangkai seekor anak kambing. Tetapi dunia juga yang kita kejarkan, sehingga menyebabkan kita lupa pada akhirat, walaupun kita masih lagi berada di ambang tahun baru Hijriyah, kita katakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sambungan daripada ayat tadi, wa minan nas, ada di antara manusia yang berdoa kepada Allah dengan berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan itulah doa yang paling terbaik, permintaan azam yang paling terbaik kalau sekiranya kita nak. Apa maknanya? Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan berikanlah juga kepada kami kebaikan di akhirat, dan lindungilah diri kami daripada api neraka. Tuan-tuan, seorang yang cerdik itu pandangannya sampai ke tempat yang paling jauh. Orang yang berwawasan, maka dilihat wawasan yang paling terbaik, wawasan yang paling jauh, dan wawasan itu wawasan yang boleh dicapai. Sehingga kan Nabi SAW telah menyebut di dalam hadis, perbezaan di antara orang yang cerdik dan orang yang tidak cerdik. Kita tak katakan bodoh, kita katakan tidak cerdik. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, atadruna manil kayyis, adakah kamu kenal dan kamu tahu siapakah al-kayyis? Al-kayyis itu bukan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang macam kita hari ini. Al-kayyis ini adalah kalimah bahasa Arab. Atadruna manil kayyis, adakah kamu kenal dan kamu tahu siapakah di kalangan manusia orang yang paling cerdik?
Kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya mengetahui siapakah orang yang paling cerdik. Kita mengingatkan, kalau kita ditanya kepada kita hari ini, siapa orang yang cerdik? Pasti jawapan kita, orang yang cerdik itu orang yang terpelajar, orang yang educated, orang yang mempunyai sijil, mempunyai ijazah, orang yang mempunyai kedudukan, orang yang pandai berniaga, orang itu dan orang ini. Tetapi jawapan kita tidak sama pun dengan jawapan yang telah dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan yang dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mendefinisikan seseorang yang cerdik itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah orang yang melakukan sesuatu, yang mengumpulkan sesuatu, yang beramal kerana sesuatu yang akan digunakan manfaatnya selepas daripada kematiannya. Orang itu adalah orang yang cerdik. Orang yang cerdik siapa? Orang yang mengumpulkan dana, orang yang mengumpulkan harta benda, tetapi bukan harta benda untuk dunia yang dia tinggal, tetapi dia mengumpulkan harta untuk akhiratnya. Itulah yang dinamakan sebagai amalan, dan mereka itu dinamakan sebagai orang yang cerdik. Sekarang kita membincangkan tentang bagaimana ya ustaz, ataupun bagaimana tuan-tuan untuk kita nak jadi orang yang mampu untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan kita itu akan berterusan. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu an telah datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya para sahabat, mereka bila mana mempunyai masalah, mereka datang bertanya terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Yang paling cantik pada mereka bila soalan yang mereka tanya itu soalan yang paling terbaik, dan mereka mencari benda yang Allah suka dan benda yang Nabi SAW suka. Satu hari seorang sahabat telah bertanya kepada Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, Ya Rasulullah, qul li qawlan la as'aluhu anhu ahad. Wahai Rasulullah, sebutkan kepada aku pada saat ini, pada hari ini, satu kata-kata dengan kata-kata tersebut tak mungkin aku akan tanya lagi orang lain daripada engkau. Aku nak satu kata pemutus, kata yang pendek, tetapi dengan kata itu aku akan pegang sungguh-sungguh. Nabi SAW telah memberikan kepada sahabat ini dengan dua pesanan yang amat berguna kepada diri beliau dan juga kepada kita yang hidup di akhir zaman. Apakah jawapan Nabi SAW? Kata Nabi SAW kepada beliau, Qul, katakan dengan mulut engkau, sebutkan dengan mulut, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqamahlah engkau. Qul amantu billah summa istaqim, katakanlah engkau telah beriman, kemudian istiqamahlah engkau di atas jalan tersebut. Ayat ini menunjukkan kepada perintah Nabi SAW kepada sahabat ini untuk kekal istiqamah di dalam jalan kebenaran. Soalannya yang perlu ditanya, macam mana cara untuk kita nak kekal di dalam keadaan istiqamah ini. Sebagaimana Allah juga telah memesan kepada kita di dalam Al-Quran, fastaqim kama umir, hendaklah kalian istiqamah, tetap berada di atas jalan sebagaimana yang telah kami perintahkan. Apa yang Allah perintahkan, yang kita sebut tiap-tiap hari di dalam solat sebagai ikrar kita di hadapan Allah saat ketika kita berdiri nak solat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ucapan yang kita dok sebut tiap-tiap hari ketika mana kita nak solat, ikrar kita di hadapan Allah. Istiqamah, macam mana cara kita nak beristiqamah? Kita dah berazam ini, mulai tahun ini aku akan jadi orang yang makin dekat dengan Allah. Sebelum ini kurang datang ke masjid, aku nak datang ke masjid. Sebelum ini kurang solat, nak sempurnakan solat dan nak tambah kepada solat sunat yang lain. Sebelum ini kurang bersedekah, aku nak jadi orang yang paling banyak bersedekah. Tetapi bagaimana caranya untuk kami kekal di dalam keadaan istiqamah?
Di sana dikumpulkan beberapa pandangan-pandangan ulama yang telah memberikan kepada kita beberapa petua dan tips supaya kita kekal dalam melakukan dan beristiqamah di dalam amalan. Bahkan amalan ini di antara amalan yang paling disukai oleh Allah dan amalan yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kita yang suka melakukan amalan dengan banyak, tetapi sekali saja kemudian kita tinggalkan. Ada seorang sahabat yang lain datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bertanya soalan kepada Nabi. Apa soalannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah wa ahabbu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang Allah paling suka? Tuan-tuan, hari ini beza di kalangan mereka para sahabat dan beza dengan kita pada hari ini pada apa? Pada soalan itu pun dah beza. Bukan pada amalan, pada soalan pun dah berbeza di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dan dengan kita yang hidup pada zaman hari ini. Apa soalan kita kalau kita berada di hadapan ustaz, berada di dalam majlis ilmu? Boleh ke tak boleh? Kalau saya nak buat macam ni, boleh tak? Boleh tak kalau saya tak nak buat macam tu? Kita banyak soalan untuk mengelak dan soalan untuk tak nak buat. Duk pompang duduk berdebat, duk cerita tentang puasa 10 Muharram. Kalau ambil 10 Muharram saja boleh ke tidak? Kalau nak ambil 9 dan 10 boleh ke tidak? Kalau nak ambil 10 dan 11 boleh ke tidak? Akhir sekali 9 pun tak puasa, 10 pun tak puasa, 11 pun tak puasa. Tapi kita duk sibuk, duk forward, duk berbincang, duk bergaduh kat dalam Facebook, kat dalam grup WhatsApp. Itu kita pada hari ini, tetapi tidak bagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang mereka bertanya kepada Nabi? Mereka mencari amalan-amalan yang Allah paling suka, itulah yang mereka buat. Bukan amalan yang kita suka. Kita hari ini mencari amalan yang aku suka, aku akan buat. Aku tak suka, aku tak buat. Tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mencari amalan. Setiap amalan yang Allah suka, itulah mereka akan buat. Setiap amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka, itulah amalan yang mereka akan pegang sampai bila-bila. Maka ditanya soalan, ayyul a'mal ahabbu ilallah? Apakah amalan yang Allah paling suka untuk kami amalkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan amalan yang Allah suka dan amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul a'malu ilayya, amalan yang aku paling suka adawamuhu wa inqil, itu satu amalan yang aku lakukan secara istiqamah, secara konsisten, walaupun dengan jumlah yang amat sedikit. Amalan yang tidak perlu dilakukan dengan jumlah yang banyak kemudian tinggal, tetapi amalan yang dilakukan sedikit demi sedikit, tetapi sedikitnya itu dilakukan secara konsisten dan secara istiqamah. Salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu pagi Nabi pulang daripada masjid. Dia berzikir dengan zikir yang panjang, bermula daripada subuhnya sampai kepada waktu duha, belum selesai lagi zikirnya yang panjang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Juwairiyah, zikir engkau yang panjang yang engkau bacakan itu dengan zikir yang pendek yang aku bacakan ini, maka zikir engkau yang panjang tidak dapat menandingi zikir aku yang pendek. Apa zikir yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa zinata arshihi, wa ridha nafsihi, dan sampai ke akhirnya. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa zinata arshihi, wa ridha nafsihi, wa midada kalimati. Empat ucapan tasbih yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendek, ringkas dan padat. Juga ucapan kalimatan khafifatan fil lisan, saqilatan fil mizan. Dua kalimah ringan pada mulut, memberatkan timbangan. Dua kalimah saja yang mudah disebut tetapi memberatkan timbangan. Nabi SAW tak bagi benda yang banyak. Dia tak suruh kita buat benda yang banyak dan jumlah yang teramat banyak. Kadang-kadang tak termampu. Ada orang suka bagi. Mana siapa bagi ni? Tok Guru bagi. Apa dia? Amalkan Qul huwallahu ahad. Berapa kali? 1000 kali. Bila? Pada hari 10 Muharram. Apa dia akan dapat? Sekian ganjaran pahala 50 tahun. Siapa yang kata? Tok Guru kami kata.
Maka kita bertanya di antara Tok Syekh dengan Nabi SAW, siapa lagi hebat? Sudah pasti Nabi kita Muhammad SAW. Nabi takkan memberatkan kepada sahabatnya dan umatnya. Tapi kadang-kadang kita suka buat benda yang banyak. So Nabi kata, aku suka buat amalan yang istiqamah, tetapi amalan tersebut walaupun amalan itu hanyalah amalan yang sedikit, itulah amalan yang paling terbaik. Dan itulah mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita bacakan itu. Maka istiqamah itu tidak semestinya banyak, tetapi berkekalan melakukan kebaikan walaupun sedikit, tetapi dilakukan secara istiqamah. Mudah-mudahan Allah datangkan kepada kita istiqamah itu. La uridu an ukhalifakum fima anhaakum an, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. آمين آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب يقول أستغفر الله ونستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Sekali lagi sidang hadirin yang dirahmati Allah, kita menyeru di atas mimbar ini pada semua kita supaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang kita bacakan pada khutbah kita yang pertama. Saya sambung sedikit lagi. Kita bertanya soalan macam mana Ustaz kami nak kekal dalam keadaan istiqamah. Di sana ada beberapa tips yang boleh kita amalkan. Yang pertama sekali untuk kekal istiqamah, niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Tidak kami perintahkan kalian wahai manusia untuk beribadat kepada kami dengan ikhlas. Kenapa kita rasa lemah, kita rasa malas, kita rasa tak sukar nak melakukan kebaikan? Cek balik keikhlasan kita. Seumpama seorang anak, bila mana maknya menyuruh dia melakukan sesuatu perkara, mak dia kata jangan tinggal solat, ingat kesian dekat mak. Jadi dia solat sebab mak dia suruh. Tiba-tiba satu hari mak dia telah meninggal. Pada waktu tersebut maka dia akan jadi malas semula. Maka sebab itu bila sesuatu amalan dilakukan dengan ikhlas, itu adalah ibu bagi segala ubat yang paling mujarab untuk kekal istiqamah. Kenapa kita perlu beribadat? Kerana Allah. Maka istiqamah itu datang daripada keikhlasan. Ikhlaskan niat kita kepada Allah. Dan yang kedua, untuk kita nak menjadikan kita sebagai orang yang paling ikhlas, pohonlah, kerana yang memiliki kekuatan itu adalah Allah. Allah memiliki jiwa kita, Allah memiliki kekuatan kita, maka tak dapat tidak untuk nak kekal istiqamah, pohon kepada Allah. Ada dua hadis yang disampaikan kepada kita daripada mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wasiat yang Nabi tinggalkan untuk kita, sehingga Nabi berkata jangan tinggalkan doa ini min duburi kulli salat, pada setiap kali selepas selesai daripada solat. Jangan tinggalkan doa ini. Doa apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk ingat kepadamu ya Allah. Bantulah kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Dan bantulah kami untuk melakukan amalan ibadat dalam keadaan amalan yang paling terbaik. Cari kekuatan daripada Allah dengan memohon kepada Allah. Dan hadis yang kedua untuk berdoa ini, sebagaimana doa yang disampaikan oleh Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami daripada rajin kepada malas, daripada malas kepada rajin. Kau tetapkanlah hati kami untuk agamamu, tetapkanlah hati kami untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Dan insya-Allah dengan keberkatan doa yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bekalkan istiqamah kepada kita.
Yang ketiga, daripada amalan yang boleh kita lakukan untuk menjadikan kita kekal istiqamah, carilah kawan-kawan yang menjadikan motivasi untuk beribadat. Ingat hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan berada dengan orang yang dia kasih. Tuan-tuan, hari ini kita dah boleh tahu siapa teman kita di akhirat. Untuk nak melihat kedudukan kita di akhirat dan nak melihat teman kita di akhirat, lihatlah kepada siapa teman kita yang berada di dunia pada saat ini. Kalau teman-teman kita teman yang menjadikan kita lara, teman yang menjadikan kita jauh daripada Allah, maka merekalah yang akan menjadi teman kepada kita di akhirat. Tetapi orang yang kalau sekiranya kita berteman, orang itu orang yang kasih kepada Allah, mengingatkan kita pada akhirat, mengingatkan kita pada agama, maka berkawanlah dengan mereka, peganglah mereka, kerana mereka ini akan menjadi teman kepada kita di akhirat. Sebagaimana firman Allah, ulaika alaihim ulaika allazina an'ama Allahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan nikmat ke atas mereka, minal anbiya was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Mereka yang terdiri daripada para nabi-nabi, juga para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan merekalah yang bakal menjadi sebaik-baik teman kepada kita. Baik, yang ketiga, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, maka bacakan sirah Nabi dan kisah-kisah para sahabat. Kita lihat bagaimana para sahabat menjejaki perbuatan dan amalan Nabi SAW. Siapa yang membaca tafsir ayat pertama dan ayat kedua daripada surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Orang yang sedang berselimut, bangunlah di tengah malam walaupun sedikit. Ketika mana mereka melihat Nabi SAW bangun di tengah malam, kata Aisyah, tidak ada seorang pun di kalangan sahabat yang tidak bangun. Kesemua mereka bangun di tengah malam, sehingga ada yang bengkak-bengkak kaki. Bahkan Nabi SAW sendiri bengkak kakinya. Dan ada di kalangan mereka yang pucat muka kerana tidak tidur langsung di waktu malam. Sebab kerana terpanggil bila melihat keadaan diri Nabi SAW. Dan yang kelima, iaitu yang terakhir, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mulakan secara bertahap. Jangan gopoh, jangan gelojoh, jangan buat sesuatu benda dengan jumlah yang banyak kemudian kita tinggalkan terus. Sebagaimana hadis yang kita bacakan pada khutbah yang pertama tadi, khairul a'mal ahabbu ilaih, amalan yang aku paling suka adawamuhu, yang aku buat secara istiqamah, wa inqil, walaupun dengan jumlah yang sedikit. Sebab itu kata Nabi SAW, saya tamatkan khutbah saya, inna dina yusrun, agama satu benda yang mudah. Fala yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Jangan kamu melampau dalam agama, nescaya kamu tak mampu pun nak kalahkan. Kamu tak mampu. Kita manusia, orang yang tidak mempunyai kemampuan yang hebat untuk nak melakukan amalan yang terbanyak. Allah tahu, sehingga Allah berkata, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidak kami jadikan agama perkara yang menyusahkan kamu. So jangan melampau dalam beribadat. Ambillah dalam konteks yang sederhana, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dan menjadikan kita sebagai salah seorang hamba-Nya yang kekal istiqamah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amal alladhi yuqarribuna ila hubbik waj'alil hubbaka habba ilayna wa min ahlina wa min anfusina wa min al-ma'il baridi 'ala dhama. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Ya Allah, ya arhamar rahimin, Engkau limpahkanlah rahmat
dan bantukanlah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada pemerintah-pemerintah kami dan juga pimpinan-pimpinan kaum muslimin yang telah menjalankan hukum hakam-Mu dengan keadilan dan kemudaran, terutama ke bawah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ke-15, Sultan Muhammad yang ke-5, dan Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Muhammad Khalil bin Yaakob, Gubernur Negeri Melaka. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'mihi yazidkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Istawu wa'tadilu wastaqimu sufufakum asabani wa asabakumullah. Penuhkan saf di hadapan, rapatkan saf, fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis salah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على وبارك العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله